Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Home Group 4 Hibiscus ingin membentangkan tajuk kami iaitu kerjasama sekolah dan komuniti untuk menangani masalah ponting. Jom saya perkenalkan dengan ahli kumpulan saya iaitu terdiri daripada 3 orang iaitu Nur Aziati Adilin binti Muhammad Nasir, Nurul Fatihah binti Jaafar dan Jerita anak Julin. Ponting merujuk kepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada satu kelas, beberapa kelas ataupun kesemua kelas dalam satu hari. Ponting merupakan satu perbuatan salah laku dan juga melanggar peraturan sekolah. Menurut laporan yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, peratus bagi pelajar yang terbabit dengan gejala ponting didapati semakin meningkat dari semasa ke semasa, terutama bagi sekolah-sekolah di kawasan bandar. Hal itu terdapat beberapa langkah oleh pihak sekolah dan juga komuniti untuk menangani masalah ponting sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya akan menerangkan mengenai isu-isu ponting, isu-isu yang berkaitan dengan masalah ponting di sekolah. Jadi saya telah membuat satu kajian dan juga research di Google di mana terdapat satu kes pada tahun 2019 iaitu terdapat 3,992 kes yang telah dikesan yang telah membabitkan pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah sejak awal tahun 2019. Jadi progres daripada usaha pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor adalah bagi membendung perkara ini ialah mereka telah melancarkan satu program iaitu program ziarah cakna peringkat negeri iaitu pejabat pendidikan bagi mengatasi masalah ponting tersebut. Program ziarah cakna ini adalah lawatan guru ke rumah ibu bapa dan juga penjaga bagi berbincang dan bertukar dan saling bertukar fikiran mengenai masalah dan juga cara untuk mengatasi masalah anak-anak mereka. Dan alhamdulillah program kesan daripada program ini sebanyak 298 kes yang telah menunjukkan perubahan dari segi tingkah laku dan tidak mengulangi kesalahan ponting tersebut. Selebihnya sebanyak 3,694 kes iaitu masih dalam proses dan juga bimbingan kaunseling secara berterusan. Dan ini menunjukkan bahawa kerjasama antara ibu bapa, komuniti, guru serta Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan adalah sangat penting dalam bersama-sama menangani, membendung isu ponting di sekolah. Selamat sejahtera, saya Jerita anak Julin. Saya akan membentangkan hubung kait isu yang dibentangkan dengan teori-teori sosiologi dalam pendidikan. Teori yang akan saya bentangkan ialah teori fungsionalisme. Teori ini memerlukan kerjasama antara semua pihak kerana saling berkaitan antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, teori ini memerlukan semua lapisan masyarakat untuk saling bergantung antara satu sama lain dalam menangani masalah ponting yang berlaku di sekolah. Teori ini bertujuan untuk mencapai keharmonian dan kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam mengawal masalah ponting yang semakin berbeluasa dan kalangan generasi muda. Tuntasnya, pendekatan teori fungsionalisme ini boleh dianalogikan seperti anggota badan yang mempunyai peranan masing-masing dan setiap anggota itu bergantung antara satu sama lain. Seterusnya saya akan mengaitkan mengenai teori konflik di dalam masalah ponting di sekolah. Teori konflik ini ialah satu ketegangan ataupun konflik yang timbul apabila kuasa dan juga status yang diagihkan secara tidak sama rata di dalam sesebuah masyarakat dan juga kumpulan. Biasanya teori konflik ini dikaitkan dengan kuasa politik, status sosial dan juga kekayaan. Sistem ini tertumpu kepada dua kelas iaitu kelas minoriti dan kelas majoriti. Kelas minoriti ini ialah kelas atasan ataupun kelas yang kuat, manakala kelas majoriti ini ialah kelas yang bawahan ataupun kelas yang ditindas. Konflik kedua yang dapat dikaitkan ialah konflik antara guru dan ibu bapa, iaitu ibu bapa sebagai minoriti dan guru sebagai majoriti.
Faktor berlakunya konflik adalah disebabkan oleh ibu bapa yang tidak mahu anaknya dimarahi ataupun dihukum oleh guru, menyebabkan pelajar tidak takut untuk melanggar peraturan sekolah. Dan kerana para pelajar tahu bahawa kesan daripada tindakan guru tersebut untuk menghukum mereka atas kesalahan disiplin yang telah dilakukan akan membawa kepada kemarahan ibu bapa, dan jika ibu bapa akan membuat pilihan untuk melaporkan ke Kementerian Pendidikan. Dan kesan kepada guru ialah guru berasa tersepit antara ibu bapa dan juga tanggungjawab beliau kerana tidak mampu untuk mengambil sebarang tindakan terhadap kesalahan disiplin yang telah dilakukan oleh para pelajar. Seterusnya ialah penyelesaian terhadap masalah yang dibincangkan, iaitu ponteng. Masalah ponteng ini boleh ditangani atau diselesaikan melalui peranan guru di sekolah. Seorang guru harus memastikan proses pengajaran dan pembelajaran menarik di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan guru ini dapat menarik minat dan meningkatkan tumpuan pelajar semasa pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Sebagai contoh, seorang guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik seperti PowerPoint, Canva dan video. Manakala bahan bantu mengajar yang bukan elektronik, pula seorang guru boleh menggunakan kad manila, melakukan aktiviti berkumpulan dan sebagainya. Melalui aktiviti ini, seorang pelajar mampu meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka antara guru dengan rakan sekelas yang lain. Langkah penyelesaian yang kedua ialah melalui peranan pihak sekolah. Pihak sekolah haruslah menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif. Hal ini dikatakan demikian kerana infrastruktur sekolah yang kondusif mampu meningkatkan keselesaan pelajar untuk meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Misalnya, pihak sekolah haruslah menyediakan bilik darjah atau kelas yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas seperti meja, kerusi, kipas, papan tulis dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan ini mampu menarik minat pelajar untuk terus belajar dan tidak melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti ponteng. Langkah penyelesaian yang ketiga ialah melalui peranan pihak sekolah, iaitu pihak pentadbir sekolah boleh mengetatkan peraturan di sekolah. Hal ini berlaku demikian kerana tindakan ini dilakukan untuk memastikan pelajar mengetahui dan memahami peraturan sekolah supaya tidak melakukan gejala ponteng yang sering berlaku di sekolah. Sebagai contoh, guru disiplin di sekolah boleh membicarakan peraturan-peraturan sekolah setiap himpunan dilakukan adalah wajar sebagai peringatan kepada pelajar. Pihak sekolah boleh mengenakan hukuman kepada pelajar yang melanggar peraturan-peraturan sekolah. Tindakan ini pastinya akan menyebabkan para pelajar takut untuk melakukan kesalahan di sekolah. Misalnya, kesalahan ponteng yang semakin serius berlaku dalam kalangan pelajar. Akhir sekali ialah peranan ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan seorang pelajar di rumah. Misalnya, ibu bapa haruslah meluangkan masa bersama-sama anak-anak supaya mereka tidak kurang perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri. Anak-anak yang kurang kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa mudah untuk melakukan kesalahan di sekolah. Hal ini kerana mereka akan melakukan kesalahan untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa haruslah memastikan anak-anak boleh berkongsi masalah dengan ahli keluarga untuk mengurangkan tekanan yang dialami dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kesimpulannya, masalah ponteng sekolah tidak boleh dianggap hal yang remeh-temeh kerana ianya boleh memberi impak negatif kepada pelajar-pelajar sekolah, malah juga kepada negara. Terdapat juga punca dan isu yang dikenal pasti bagi mengetahui seberapa banyak kes ponteng sekolah ini berlaku. Penyelesaian dengan pelbagai kaedah
yang dinyatakan adalah untuk memberi solusi bagi isu-isu yang telah dikenal pasti. Oleh itu, penyelesaian bagi masalah ini akan dilihat keberkesanannya untuk membentuk golongan muda yang berdisiplin dan mementingkan pembelajaran. Nescaya di masa hadapan, negara akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sekian, terima kasih.